Kat belum ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Inilah selalunya hari Jumaat saya tak bersiaran saya, tapi hari ini kerana persidangan Agung UMNO dan saya berada di rumah UMNO saat ini, saya harus melaporkan perkembangannya. Ya, saudara Zaid Wahab, apa khabar saudara? Saudara Nasir, saudara Ismos, Alan Yahya. Alan Yahya nak join dalam video saya tak nampak, saya tak tahu saudara. Ini pun terkial-kial nak cari macam mana saya nak buat ni. Ya, saudara Gois, saudara Abdul Rauf. Saudara, sebab bersama saya ada tetamu saya saudara, dan saya ingin menjelaskan hari ini adalah hari UMNO sebab dari awal tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga hadir saudara. Selama 25 tahun beliau tidak mendatangi Perhimpunan Agung UMNO saudara Alan Yahya, tapi inilah pertama kali selepas 25 tahun mungkin ada kerinduannya, maka beliau hadir sebagai tetamu undangan. Saudara YBN Titi Wangsa, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Man Ganu, saudara Yusuf Japri. Memanglah hari ini tak sepatutnya saya bersiaran, tapi kerana macam mana saya katakan tadi, hari ini adalah hari Perhimpunan Agung UMNO, saya harus melaporkan. Melihat daripada awal pagi tadi, saudara Edi Tahir, waalaikumsalam. Slang orang putih sikit. Mana nak cari orang putih, orang Perak, yup. Saudara Abu Semah Hashim, apa khabar sahabat? Saudara Adam Jebat. Begitu juga saudara Adam Jebat, like the live, terima kasih. Alan Yahya. Nak bersiaran dengan saya secara live ni, saya tak tahu nak masuk. Saya minta maaf. Baik, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku dalam Perhimpunan Agung UMNO hari ini. Ya, Puan Nuria Asyad, apa khabar? Puan Asmah Burhan, YBN Titi Wangsa, Wan Zaman. Mungkin teman-teman dia tak perasan. Ya, Puan Nora Zaini Sulaiman, Saudara Ramli Karim, apa khabar? Orang Keluang. Saudara, di saat-saat begini, diri duri. Aduhai, diri berduri, saudara. Dalam saat-saat begini, memang sekarang ini mereka telah pun sedang membahaskan. Hari ini, sebagaimana saya katakan semalam, saudara. Semalam saya melihat kehadiran memang memeranjatkan ramai. Artinya, saudara, terus terang saya katakan, UMNO sudah mula disantuni oleh warganya. Dan hari ini apabila Perhimpunan Agung UMNO ini penuh, saudara. Tadi saya solat Jumaat di surau Ar-Rahman, Surau Rahman. Saya tengok penuh. Ini berbeza sikit, dan saya sempat juga berbisik dengan Presiden. Saya bertanya dengan Presiden, apa yang anda bisikkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini ada cerita menarik, mungkin malam nanti saya akan ceritakan saudara. Dan saya lihat macam mana saya kata, ya saudara Nur Zaman, saya dah ada kat PAU ni saudara. Saudara Yusuf, saudara Nuria Asyad, sihat selalu, terima kasih. Rabudin Pasarat, salam wadani. Puan Amimah Mokhtar, saudara Muhammad Long, selamat petang saudara. Kita tidak bercakap soal cinta, kita tidak bercakap soal makanan, kita bercakap soal hari ini ada sedikit politik siang. Saya minta izin saudara, tak pernah saya buat waktu petang-petang ni bercakap politik. Jadi petang-petang begini saya ada tetamu saudara. Tetamu saya agak menarik orangnya. Pertama, ikan kepala batu. Tiap-tiap kali Perhimpunan Agung UMNO saya akan ada seorang teman yang memang kepala batu. Puan Amimah Mokhtar, dia sudah Muhammad Long, M. Azman. Kalau anda boleh teka siapa dia? Edi Tahir. Saya nak tanya pada anda, apakah anda kenal? Dia orang ni selalu bercakap pumpang dalam YouTube ataupun macam-macam lah bidang sosial. Saya nak tanya anda, mesti anda kenal dia siapa. Memanglah, kadang-kadang orang suka, ada yang suka, yang tak suka pun ramai juga. Ya, sama Hati Bagu. Bukan Datuk Lokman. Cuba cerita. Dia seperti Datuk Lokman, tapi Datuk Lokman tak selantang dia. Dia kalau habis bercakap, dia carutnya orang naya aja. Surah Azlan Ramli, bukan Datuk Lokman. Memang Toji. Nak tanya MP Bera ada hadir tak? Sebagai ketua bahagian dia kena hadir. Kalau tak hadir dia bukan ahli UMNO. Ya, saudara Ikhwan, anda tepat. Saudara Zamil, bukan Papa Golmo. Saudara Azlan Rahim, Azamil. Ya, Zamil Ibrahim.
Bila saya kata kepala batu, saya tahu. Ya, Puan Nur Aziah Azizan, dia kenal. Daripada Kuala Pongsu. Puan Halimah Tun Said. Semalam tak dapat jumpa. Kami kat Kapet Merah, ya, Puan Halimah Tun Said. Nenek Porak. Bukan. Tadi saya berjumpa dengan, bukan Rahman Tajuddin, saya berbual juga dengan Datuk Seri Tajuddin Rahman. Bukan Rahman Tajuddin Rahman. Dia pula hadir. Dan saya kata, welcome back. Nampak gayanya ada keceriaan. So, Baskaran Sami, apa khabar? Saudara Azrin Tel, Saudara Alwiah Hamid. Saudara. Jadi pembuka bicara saya hari ini, petang ini adalah bersama dengan Datuk Jailani. Datuk Jailani adalah pegawai yang menjaga hak ehwal urusan diplomatik. Datuk Seri Tajuddin Rahman, betul Saudara Yusof Jafri. Tapi bukan bersama dengan saya Saudara Zamir, betul Saudara teka tadi betul. Bersama dengan saya Datuk Jailani Harun, beliau adalah merupakan pegawai hubungan diplomatik UMNO dan juga Presiden. Dan memanglah dia berkawan dengan duta-duta semuanya. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Datuk kena cakap kuat sikit Datuk. Assalamualaikum semua. Sebab semua sihat. Bagaimana pandangan warga antarabangsa, itu para duta, para diplomat yang berapa ramai datang kali ini Datuk? Kali ni kita tak jemput orang pun. Oh, tak jemput ya? Walaupun ramai yang bertanya lah. Sebab minat diplomat asing ni terhadap mana semakin meningkat. Sejak kita bentuk kerajaan perpaduan dengan PH ni. Jadi ada yang mengajuk juga kecil hati, tanya saya kenapa tak jemput. Tapi saya nak ulas sikit lah perhimpunan hari ini. Saya nampak kelainannya cukup istimewa lah. Dengan kehadiran PM dan 18 lagi ketua-ketua parti dalam kerajaan perpaduan. Saya nampak ni ada persamaan dengan sidang puncak OIC. Oh, begitu ya? Lebih kurang lah. Sebab di OIC pun kita ada Hamid Ali. Ya. Dan apa yang saya nak ulas ni, selain daripada ucapan dasar Presiden pagi tadi, saya nak sebut sikit perkara-perkara yang saya dengar sebelum bermula Pertempuran Agung. Ya, teman-teman. Ya. Ini ada 2-3 kumpulan yang kata kita nak bantah. Sebab tu Presiden berucap ni kita nak bantah lah. Nak bantah sebab kerjasama kita dengan DAP, Lim Siang dapat Tan Sri dan sebagainya. Saya kata penjelasan saya mudah je lah. Kan? Saya cuba jelaskan kerjasama kita bukan dengan DAP, tetapi dengan kerajaan perpaduan. Dia tak faham juga. Ada seorang sampai menjerit-jerit dengan saya, tak faham, saya tak mau faham. Lama-lama saya tanya dia, macam ni lah, analogi saya simple lah. Engkau ada adik perempuan? Dia kata ada. Aku tak ada hubungan apa-apa dengan adik engkau, tapi aku rapat dengan family engkau. Kan? Lama-lama dia kata, faham. Dia mudah macam tu. Sebab Datuk, saya dah tanya Datuk, because saya tengok kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ya. Wajahnya begitu ceria ya. Kan? Wajahnya tentu ceria lah, bukan? Sebab saya tadi tempat berbisik juga dengan Presiden. Bertanya dengan Presiden, apa rahsianya? Dia kata dia kagum. Dia kata UMNO ni dia punya budayanya kekal, dan dia mengharapkan sokongan kekal, dan dia betul-betul menghargai lah. Yang hebatnya kita meletakkan PM dengan TPM tu sama pentas. Termasuk dengan Faizal Yusof, dengan Presiden dan yang lain. Jadi mungkinlah barangkali Datuk Seri Anwar merasakan ini imbauan dia 25 tahun yang silam. Jadi dia ada nostalgia lah. Kan? Dia benar-benar terkasima lah. Saudara, itu buka bicara saya. Terima kasih Saudara Ramzo, Saudara Adi Tahir, Ajoli katanya. Saudara Mat Rizwan, suruh DAP ubah dasar diorang kalau diorang betul-betul ingin berkawan dengan parti-parti Melayu. Benar, saudara, itu juga yang saya bisikkan. Dan itu juga yang dilontarkan pandangannya oleh Datuk Seri Zahid tadi, ada perbualan apa semua. Dan beliau mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang ini, Saudara Azwan, terima kasih. Apa yang meletup tu? Apa yang meletup tu? Janganlah cerita begitu dalam keadaan sekarang ni. Seli-seli, apa khabar? Saudara Ahmad Abdul Latif. Saudara guys,
anda pulanglah, anda nak kata apa pun kata. Bagi saya anda berhak untuk menzahirkan pandangan anda, tetapi saya melihat tadi bahawa apabila perbualan selepas saja Presiden yang menyampaikan ucapannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pada si Presiden bahawa bila menampak, lihat nampaknya ada bertaut kembalilah perpisahan yang sekian lama. Saya baik saudara. Ni macam-macam dia tulis ni. Pulak dah undi UMNO dapat atuk. Mulak dah. Saudara, aku paklah jangan begitu. Kita tidak pernah takut dengan siapa. UMNO tidak pernah takut dengan siapa. Muhammad Rizwan, Sa'ai. Kita harus saya sekarang ni saya bukan mau berselagah dengan pelayar-pelayar. Tapi saya haraplah pelayar-pelayar juga berlapang dada. Selalu saya katakan, kita mesti bersetuju atau tidak bersetuju. Saudara bercakap pada saya UMNO. Anda mewakili parti lain, anda tak setuju terpulang. Tapi kita berlapang dada. Saudara diururi, dia kata kerajaan sekarang terbaik. Alhamdulillah. Saudara Ahmad Muhammad, Saudara Ansar, tak apa, dia orang betul lah saudara. Saudara Engku Zahar, Saudara Cak Cibo, tak payahlah saya nak ulas benda begitu. Cuma saya lebih suka mengulas suasana perhimpunan kali ini. Saya melihat ramainya warga UMNO yang penuh saudara. Balik pada tahun zaman Bosku, kan, zaman-zaman sebelum itu. Retinya warga UMNO sudah kembali kasih sayang. Termasuk juga tadi saya berbual juga dengan Datuk Tajudin Rahman. Dia pun berpeluk-peluk lah dengan saya. Sebab saya pun duk balon dia juga dulu saudara. Apa khabar Saudara Hamid daripada Kuantan Pahang, Dayang Salaha, Saudara Kamarudin Osman dari Kuala Pilah, apa khabar? Tak datang Kuala Lumpur ke? Datanglah ke sini saudara. Ya saudara Kuan, dia kata PN ejen perpecahan. Tak payah, saya tak mau ulas lah benda-benda begitu saudara. Bagi saya tidak mau menggunakan medium saya ini untuk kita berbalah ataupun kita menyuntik perbalahan. Saya lebih suka mencari perdamaian. Carilah perdamaian, itu lebih baik daripada perbalahan saudara. Dan hari ini bersama-sama dengan saya ini kaki pukul. Nak minta pandangan dia juga. Ini kaki pukul saudara. Bersedialah. Kalau tak pukul bukan dia. Saudara teka dia betul. Saudara Mustafa Jaafar, terima kasih. Saudara Ilham Nafian, Saudara Mahali Hashim. Masa PAS dengan PBM bergabung dengan DAP tu rakyat terima pula. Kenapa? Tak boleh, betul lah saudara. Itu saya tak mau ulas lah saudara. Cuma saya nak bertanya, sebab beliau juga pernah bersama-sama dengan Parti Keadilan. Pernah menyertai UMNO. Dan sekarang jadi Panglima UMNO. Saudara Zamir Ibrahim. Apa khabar Saudara Zamir? Khabar baik, alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama dengan Datuk Kamal dan juga Datuk Jai. Saya semalam ada temu ramah dengan ada live mana saya tak pastilah. Jadi dia beritahu saya apa perasaan ataupun apa keadaan kita hari ini di PAU, di Persidangan Agung UMNO, dan juga kenapa kita berada dalam kerajaan perpaduan. Ini saya nak nyatakan di sini, pokok utama sekali apabila kita memilih, kepimpinan kita memilih untuk berada dalam kerajaan perpaduan ini, memang wajib dilakukan oleh pihak penerangan sepatutnya. Tetapi saya nak nyatakan di sini, kita ini Barisan Nasional ini kalah. UMNO Barisan Nasional kalah pada PRU yang ke-15. Tergolek dok. Kita kalah. Jadi bila kita kalah, Yang di-Pertuan Agong telah minta 2 pemenang. Kita akui Perikatan Nasional menang, Pakatan Harapan juga menang. Suruh tubuh kerajaan bersama, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kita kalah dan kita bersedia untuk jadi pembangkang. Tapi kerana kesombongan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang orang Kedah panggil baral, dia betul-betul baral. Sebab apabila yang di-Pertuan Agong minta tubuh kerajaan, kan tidak, kalian dah duduk dalam kerajaan sekarang, tapi kesombongan Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka dah jadi open. Yang di-Pertuan Agong minta Barisan Nasional pertimbang untuk berada dalam Perikatan Nasional, agar Perikatan Nasional tubuh kerajaan, ataupun berada memilih Pakatan Harapan. Jadi akhirnya setelah fikir, kita pun pernah berada dalam Fikir lah. Orang Kedah macam mana bercakap macam itu? Fikir lah. Ni KL pun ada, saya tengok banyak follower kita daripada KL, daripada Johor, Singapura pun ada, tak silap. Jadi kita fikir,
kita pernah berada dalam Perikatan Nasional. Kita tahu keadaan mereka. Dan akhirnya kita memilih untuk berada bersama dalam Pakatan Harapan. Bentuk kerajaan. Jadi kawan-kawan kita daripada Sabah, Sarawak join sekali. Di sekarang kita ada 148. Jadi kenapa kita nak dipersalahkan? Kita dah memilih untuk jadi pembangkang. Kalian menang. Pakatan Harapan menang, Perikatan Nasional menang. Dah kalian sombong, tak mau join dengan Pakatan Harapan. Tidak kita dah hegeh-hegeh 30 kerusi jadi pembangkang. Tetapi oleh kerana dek kesombongan. Jadi sekarang ni kita berada dalam kerajaan perpaduan. Kita suka tak suka, walaupun DAP musuh kita. Ni semua musuh. Tapi dek kerajaan ini sekarang nama kerajaan perpaduan. Apabila nama perpaduan itu, makna kata kita kena berbaik. Buruk sangka sebelum ini ada terjadi pelbagai pihak, kita simpan dalam hati. Jadi ada ketika nanti nak bertembung dan sebagainya, itu nanti kita kira lain. Tapi sekarang ini, kita berada dalam kerajaan perpaduan. Kita duduk elok-elok. Kita tangani elok-elok. Masalah apa-apa kita settle elok-elok. Jaga negara. Jaga negara. Ada masalah teknikal sikit-sikit antara ahli dan pimpinan tentu kita settle dengan cara elok. Demi kerajaan perpaduan. Sekarang yang ada 148 kursi. Boleh saya sambung sikit? Boleh, silakan. Sekejap Jai, nanti kita ulas dulu sebab tadi Saudara Zamir dia ada balun semacamnya tu. Sabarlah Saudara Zamir. Tak, pasal ada kawan-kawan kita dari UMNO, dalam UMNO yang mempertikaikan kita berada dalam kerajaan ini. Kita memang tak suka kat DAP, kita memang tak suka kat PKR, tapi apabila saranan itu dikembalikan, Agong kembalikan minta kita pilih. Jadi kita pilih. Suka hati kita lah. Kalau girlfriend pun kita ada 2. Mak kita suruh kita pilih salah satu. Hak satu lagi tu memang action lah. Kadang-kadang sombong nak ajak keluar pun tak, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kita pilih yang satu lagi. Dia campuran sikit. Serani. Ya, begitulah Saudara Muhammad Azmi. Muhammad Azmi daripada Kota Baru Kelantan. Saudara Zamir tengok dia marah betul. Saudara Zamir biasalah itu panglima perang. Wakil DAP ada tadi, Susah Agong dia ada, saya saudara. Ada tadi dalam dewan dia, semua kita nampak. Okey, saya bagi peluang pada Saudara Datuk Jailani Harun untuk menokok tambah. Silakan Datuk. Saya sambung sikit apa yang Saudara Zamir. Datuk kena cakap kuat sikit Datuk. Kalau tak dengar Datuk. Saya sambung kepada Saudara Zamir tadi mengenai pembentukan kerajaan perpaduan ni. Dalam rundingan dengan Yang di-Pertuan Agong waktu itu, ini semua kerja Allah Ta'ala. Kita kena percaya. Kalau ditakdirkan PN dengan PH bertuju untuk bergabung, UMNO ke mana? Pembangkang lah. UMNO pembangkang. Kita jangan jadi betul tak? Jadi ada pula yang kata eloklah UMNO jadi pembangkang. Kan? Kita memang sedia jadi pembangkang. Tetapi sejak kita tewas PRU 14 2018 sampai ke PRU 15 tu hari, UMNO parti kita tidak ada duit langsung untuk laksana ke macam-macam projek untuk bahagian cawangan dan sebagainya. Sampai PRN, PRK ada rupa kita ada duit ciput saja untuk belanja. Jadi panjang tempoh melesetnya kedudukan kewangan UMNO tu. Bahagian cawangan masih sama. Nak tuntut itu, buat ini. Kita nak cakau mana? Akaun kena beku. Takkan nak cakau dalam kain pula. Jadi bila kita ada dalam kerajaan ni, at least sekurang-kurangnya kita adalah semua yang boleh bantu bahagian cawangan dan bahagian itu je lah. Ya, saudara Datuk Jalani dia melihat bahawa dalam keadaan berpolitik ni ada kalanya secara keperluan. Sebenar-benar saya nak cerita juga, nak tambah bahawa waktu UMNO jadi pembangkang, kita punya akaun dibekukan. Jadi segala sumber-sumber kewangan dibekukan, aktiviti terhenti. Secara bukan saudara, Brother Syah, bukan kerana duit kita bergabung, tidak saudara Rahman. Ya, saudara, dalam keadaan begini, saya kadang-kadang teman-teman beri pandangan, semua masing-masing bebas pandangan. Tapi bagi saya merasakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah segalanya bagi saya takdir. Kalaulah, selalu saya cakap, saudara, kalaulah waktu itu, saat itu pimpinan daripada Perikatan Nasional bersetuju untuk membentuk kerajaan dengan pimpinan daripada Pakatan Harapan, maka kita jadi pembangkang. Itu sebenarnya itu realiti saudara ya. Lepas itu apa yang kata kemudian itu bagi saya terpulanglah. Masing-masing boleh membuat fikiran sendiri, dan keberadaan UMNO pun sekarang ni kita bukan dominan. Sekarang ni gabungan.
Saya tak mahu untuk banyak orang kata saya lidah bercabang. Tang mana bercabang saya tak tahu saudara. Saudara Mustafa Jabar, bukan memang UMNO tak ada duit saudara. Memanglah akhirnya boleh ke akak umbi percaya. Ini keadaan saudara, terpulanglah. Saya dah bagi tahu 2 malam 3 malam lepas bahawa kita mempunyai lebih kurang 874 orang ketua-ketua penerangan di peringkat akar umbi. Ketua-ketua penerangan pemuda, ketua penerangan puteri, ketua penerangan wanita, ketua penerangan cawangan. Terpulang pada mereka lah untuk menyatakan ataupun menceritakan realitinya. Saya lebih suka bercerita, saudara. Dan saya pun tak suka nak tuduh orang tu tuduh ini. Bagi saya, UMNO ini, ia adalah parti yang berasas dengan kasih sayang. Kita menyatukan warga bangsa kita. Tapi kadang-kadang bila orang nak hina kita, kita marahlah, saudara. Baik, berbalik kepada ucapan Presiden tadi. Beliau menyatakan, Datuk Jailani, pentingnya kita menyantuni masyarakat antarabangsa. Hubungan kita dengan negara luar, soal keuangan negara dalam keadaan sekarang ini, negara dengan ekonomi yang mengudum begini, ini perlu ditangani, saudara. Saudara Muhammad Azmi Ali betul terharulah bila melihat Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Anwar Ibrahim menyanyikan lagu UMNO. Ramai teman-teman menghubungi saya, betul, itu realiti, saudara. Datuk Anwar Ibrahim dia menyanyikan lagu UMNO, dia pegang bendera UMNO. Artinya kena lihat juga, artinya jiwanya masih lagi jiwa UMNO, saudara. Sebab itu saya harap warga teman-teman daripada warga UMNO janganlah kita terperangkap dengan macam-macam cerita dan sebagainya. Yang sudah tu sudah. Dia bukan marah pada UMNO, dia marah pada orang tua tu. Tak apalah. Itu keadaannya. Jadi bila dia menyanyikan lagu UMNO tu, dia faham lagu-lagu yang tersembunyi di sebalik UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Dan tadi dia juga sebut membisik juga bahawa lagu anak kecil main api itu perlu dihayati. Sebab itulah tentang untung nasibnya kita, saudara. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi melontarkan pandangan secara berdepan. Perdana Menteri ada, beliau menyatakan perlunya negara kita meneruskan dasar-dasar berhubungan baik dengan negara-negara luar. Ya, saudara, menyantuni hubungan diplomatik itu paling penting. Jadi saudara Jai, boleh saudara terangkan, saudara berjaga para diplomat, boleh saudara nyatakan sebab sempena ucapan Presiden, saya ingat baris yang keempat, yang kelima rasanya. Ya. Lebih kurang 5 minit awal, Presiden menyentuh tentang hubungan diplomatik. Boleh ceritakan sedikit? Hubungan diplomatik ni penting sebenarnya. Ya. Jika tidak ada negara yang sanggup menanam modal di negara kita, jika ekonomi kita merudum, ekonomi rakyat akan terus terpusuk jauh ke bawah. Ya? Harga barang naik, laba semua. Itulah yang kerajaan sedang buat sekarang. Ya. Untuk mengawal harga barang dan semuanya. Tanpa sokongan diplomatik ni, Malaysia tak ke mana. Ya. Kita mungkin jadi macam negara-negara Afrika yang kecil-kecil, tak payah sebut nama lah. Ya. Yang berperang sana, berperang sini, kan? Mencuri sana, mencuri sini, bunuh sana, bunuh sini. Jadi kita nakkan satu keamanan dan kesejahteraan yang wujud untuk rakyat. Biar kita sama-sama buat kerja, cari rezeki, cara yang lebih baik lah. Datuk Jai, macam mana pandangan para diplomatik terhadap Parti UMNO sekarang ni? Okey, yang sebenar memang dasar kebanyakan kedutaan, terutama kedutaan barat ni, di mana-mana saja diletakkan duta dan diplomat tu, minat dia lebih kepada pembangkang. Yeah. Jadi sebab tu UMNO jadi pembangkang tu, minat kepada UMNO tu dah tumbuh. Yeah. Dah menggunung dah. Ya? Jadi banyak pertanyaan, dan hari ini pun apabila kita masuk dalam kerajaan perpaduan ni, minat tu masih mendalam. Sebab kita tak ramai dalam tu. Tak ramai dalam tu. Jadi ada banyak persoalan lah, dan saya tak boleh sebut kat sini. Sebab saya setiap bulan ada pertemuan dengan kira-kira 30 pegawai politik Hutan Nasir ni di sini. Saudara, begitulah keadaannya, saudara. Ini seorang pegawai diplomatik, dia pun bercakap diplomatik, tak betul serang. Saya betul serang, saudara. Saudara. Saudara Syah, macam mana tahu lah, PN angkuh sombong, betul lah. Saya beginilah, saudara, tak apalah. Anda nak kata apa pun dalam ini, saya Saudara Mat Sepana, Waalaikumsalam, Saudara Mustafa Jabar, UMNO mesti dominan kerana Malaysia majoriti. Saya dah bercakap beberapa malam, dulu-dulu pun saya kata UMNO tidak boleh berada di luar kerajaan.
Tak tahulah apa dia punya natijahnya, saya tak tahu. Tapi kalau UMNO berada di luar kerajaan, maka negara dalam keadaan tak stabil. Itu saudara kena ingat, saudara. Saya selalu baca persejarah. Sejarah itu mesti dihayati, saudara. Kerana apa? Lihatlah bagaimana apabila UMNO tidak boleh membentuk kerajaan pada pilihan raya 1969, kita kalah di Selangor, kita tak boleh tubuh kerajaan di Perak, tak boleh tubuh kerajaan di Negeri Sembilan. Akhirnya berlaku peristiwa berdarah. Bukan dibuat oleh UMNO, tapi itulah bala yang mendatang. Kemudian apabila UMNO berada di luar kerajaan pada pilihan raya yang ke-14, Tun Dr. Mahathir Mohamad datang balik jadi Perdana Menteri. Apa jadi? Ekonomi merudum, kehidupan rakyat lebih teruk lagi. Kemudian ada pula langkah Sheraton. Sekali lagi, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Juga UMNO berada di luar kerajaan, bukan dominan saja. Tiba-tiba negara dicengah oleh COVID dan kita rakyat hidup dalam keadaan penuh kenaifan, keperitan dan sebagainya. Cuma apabila naik daripada UMNO ni jadi Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, tiba-tiba saja itu gambarannya, iaitu COVID sudah perlu geda. Tanpa kita ketahui, tiba-tiba geda. Dan tetapi bila kita kalah balik, apa jadi? Memang pada mulanya apa jadi, saudara? Ekonomi sampai sekarang lagi kita masih lagi terkial-kial bergelut dengan suasana ekonomi yang belum pasti. Jadi sebab itu saya mengatakan UMNO perlu dominan berada di anjung kuasa. Itu keadaan sekarang ni. Saudara, Saudara Mustafa Jaafar dia kata sekarang UMNO umpama dalam rawatan hospital lah. Tak, bagi saya itu saya melihat realiti yang saya tak tahu, itu bacaan saya, saudara. Dan dalam keadaan hari ini banyak orang bertanya dengan saya, teman-teman bertanya dengan saya bagaimana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini diumpamakan baru masuk rumah lama. Dia bukan masuk rumah baru, dia masuk rumah lama. Dia cuci, dia tengok kapet pasal lerak dengan parasit apa semua tu, anak-anak semua. Dia angkat kapet, dia buang. Itu yang berapa ramai yang kena tangkap sekarang ni di bawah SPRM. Kemudian dia masuk dalam bilik tidur, tengok-tengok bilik tidur penuh dengan nyamuk, penuh dengan apa ini, pijat. Katil dia tak boleh pakai, dia buang katil. Itu yang berapa orang pula lagi telah pun didakwa. Bukan hanya di kalangan ahli-ahli politik, termasuk juga kalangan kerajaan. Sekarang dia masuk pula ke bahagian dapur, tengok pula periuk bocor dan sebagainya. Itu yang ditampung. Saudara lihat sendiri bagaimana orang datang nak minta bantuan air. Kosnya 58 bilion, minta daripada kerajaan sampai 8 bilion. Jadi dia nak berusaha untuk melakukan keputusan. Orang tengah memperbetulkan rumah lama yang begitu berserabut, tentulah tak ada sempat lagi nak makan. Belumlah sempat lagi untuk kita berpesta. Jadi biarlah dia suci rumah dulu. Bila rumah dah bersih nanti, saya yakin barulah negara kita akan maju ke depan dan UMNO berada dalam keadaan dominasinya. InsyaAllah pilihan raya di 6 buah negeri ini, saya yakin kita boleh menang. Saudara ADM, Adam dia kata LCS Antul, bukan Antul. Akan ada siasatan. Kadang-kadang kerajaan ni, pemimpin kerajaan, menteri-menteri ni, mereka mungkin ada benda yang tidak mau bercerita terus terang bila siasatan masih berjalan. Saudara jangan kata begitu, saudara apa ini tu yang open house banyak negeri tu, saudara beroza, saudara tak faham lah maksud saya. Saya kata saya memberi andaian seolah-olah begitu keadaannya. Saya kadang-kadang saya susah lah kerja ni. Saya nak memberi gambaran seolah-olah begitu, seperti contoh saya kata. Bukanlah saya kata rumah tu rumah lama, tidak. Sebagaimana negara kita ni seperti rumah lama. Kalau tak rumah lama, takkan kita berhutang 1.5 triliun, saudara. Ini yang saya cuba nak bagi kepahaman, saudara. Jadi sedang bersih apa semua, seorang demi seorang. Saudara akan lihat nanti, saudara. Pasti saya rasa ada lagi. Saya dipahamkan ada lagi yang akan pakai gelang besi ni. Yang pakai baju kuning apa semua ada. Baju oren. Saudara, tak apalah saya nak marah dengan saya marahlah. Saya bercakap apa yang betul. Saja itu saja. Saudara Khairul, kenapa saya kata Zahid Hamidi perosak parti? Apa hal pula? Di mana sisak? Di mana perosaknya? Di mana? Kenapa kita masih lagi berada dalam suasana yang mempercayai naratif-naratif yang dibawa oleh pihak musuh? Saya pun tak faham. Kenapa kita tidak berlapang dada dengar baik-baik pencerahan? Saya tidak mengatakan orang tu ini tidak, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan saya nak bertanya dengan saudara Zamil. Dalam keadaan sekarang ni, apakah analogi saya itu benar ataupun sebaliknya dalam kedudukan politik dan pentadbiran negara? Silakan saudara Zamil.
Jangan maki orang, Saudara Mel, ya. Akhirnya. Saya baru balik daripada Jakarta Ya. minggu lalu. Saya juga bertemu dengan beberapa NGO di Jakarta. Oh, antarabangsa, Saudara. Antarabangsa. Jadi saya melihat kita harus ambil contoh Indonesia, negara jiran kita. Ya. Yang mana mereka juga telah selesai pilihan raya beberapa tahun yang lalu. Pemilu. Selesai saja pilihan raya, mereka tutup buku soal pilihan raya. Mereka tumpu perhatian kepada ekonomi, membangunkan negara, anti rasuah dan sebagainya. Mereka stop. Mereka juga ada di kalangan pesaing-pesaing dapat duduk semeja, dapat membincangkan untuk membangunkan Indonesia. Itu contoh yang baik. Namun kita ini di Malaysia ni, saya nampak habis saja pilihan raya ke-15 tempoh hari, selang 3 hari lepas kenduri kenara riuh rendah, bermula berpolitik lagi. Jadi sampai bila sepatutnya apabila gabungan kerajaan perpaduan ini ada 148, makna kata majoriti yang agak baik. Ya. Makna kata boleh tumpu perhatian itu dan ini, macam abang katakan tadi, kerosakan itu dan ini dapat diperbaiki apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam rumah lama ini. Jadi sekarang ini gaya nak perbaik beranda, Sanusi duk kacang kalang kabut pasal Pulau Pinang. Gaya nak isu ini, isu ayang, isu apa. Jadi makna kata masa mana pimpinan negara ini nak bincang tentang isu negara, dalam masa yang sama beberapa jam dalam kepala otak dia orang ni nak kena fikir tentang nak jawab tentang isu pembangkang, duk tanya itu dan ini. Jadi masalah dia tak selesai. Jadi saya rasa nak berperang boleh, tapi kita baca dalam tempoh. Kita semua tahu, rakyat Malaysia semua tahu 5 tahun sekali ada pilihan raya. Tahun keempat perang. Ini 4 tahun ini kita bagi tumpuan kepada pimpinan yang kita pilih. Dia dipilih di kalangan 148 ini jadi Perdana Menteri setelah direstui oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi peluang kepada beliau untuk mentadbir negara. Kita suka tak suka, kita berada dalam kerajaan perpaduan ini. UMNO ada 30. Selalu saya ulang, UMNO ada 30. Begitu juga tentang Barisan Nasional. Begitu juga dengan saya sendiri. Kawan-kawan lain tak payah nafikan, saya memang tim 100% darah bosku Datuk Seri Najib. Ada kawan-kawan duk cakap ini Datuk Seri Zahid tak tolong itu dan ini. Ini bukan masalah tak tolong, ini masalah dia Ismail Sabri apabila meletakkan memberi tidak memberi ruang secukupnya kepada peguam negara, kepada hakim pelbagai. Jadi apabila masuk penjara, dia ada sistem. Ini bukan boleh pergi ambil keluar macam tu saja. Ini bukan reban ayam. Ini penjara, dia ada sistem. Nak keluar cara macam mana, dia ada sistem dia. Kita kena dia ada sistem dia. Setelah kita gagal, setelah kita berjaya menyumbatkan Datuk Seri Anwar pada 23 Ogos. Mereka lah. Astaghfirullahalazim. Mereka. Saya tarik balik kenyataan tadi. Mereka yang dayus, yang gila kuasa, yang haram jadah ketika itu, dan hari ini Datuk Seri Najib merana di atas ketidakadilan yang berlaku. Apabila ketidakadilan berlaku, dia duduk dalam keadaan sistem. Sistem itu kita kena ikut peraturan sistem. Ini kita apabila Datuk Seri Zahid ataupun Datuk Seri Anwar cuba nak buat perangai macam atuk yang lama. Kes dibuang begitu saja, saat lagi pergi buang kes. Tak boleh macam tu. Jadi tak boleh, kita kena ada sistem. Makna kata kita cuba masuk, minta perbicaraan semula. Tak boleh kita masuk ikut saluran pengampunan. Ini kena ada sistem. Setelah kita gagal untuk mendapat keadilan yang sebaiknya kepada Datuk Seri Najib pada 23 Ogos 2022. Jadi ini maksud saya di sini, saya sendiri, orang kuat, bosku, merasa kena melalui sistem ini. Kepada rakan-rakan yang saya dengar sehari 2 hari ini nak buat riuh rendah itu dan ini, saya sendiri terpanggil. Saya ni, kalau kalian sayang 10, saya sayang kat Datuk Seri Najib lagi 20. Lebih tambah. Saya antara yang rapat dengan Datuk Seri Najib, saya tahu keadaan dia. Jadi makna kata, dia bukan macam Anwar Ibrahim tahun 98. Anwar Ibrahim PKR dahulu dia lain. Dia passion lain. Kita UMNO passion lain. Jadi jangan samakan. Jadi bila sekarang ni, macam saya katakan tadi 2 hari lalu, kita kalah.
Jadi sekarang ni macam kata, kita Datuk Zahid cuba merosakkan UMNO lah. Okey lah ni kalau kita duduk dalam Perikatan Nasional. Kalau kita duduk dalam Perikatan Nasional, kita pilih waktu memenang, tempoh hari, Perikatan Nasional menang, kita join. Jadi kita baik lah. Adakah kita baik ketika itu kalau kita memilih Perikatan Nasional? Jadi untuk itu, pimpinan dah pilih. Saya nak bagi tahu satu benda lah. Datuk Seri Zahid dan pimpinan yang lain memilih Pakatan Harapan, tahu tak salah satu sebab apa? Ini yang Ketua Penerangan wajib bagi tahu kepada ahli di bawah, kepada penyokong di bawah. Perleh, kita tak lawan lah. Pilihan raya ke-16 kita tak bertanding satu kerusi pun di Perleh. Sebab semua kerusi kita kalah. Kelantan kita tak sedut lawan siapa satu kerusi pun. Parlimen kita kalah semua. Terengganu kita tak lawan lah. Kedah kita tak lawan lah. Melaka. Jadi kalau kita berada dalam Pakatan Harapan, sekurang-kurangnya Perleh 3 parlimen kita lawan. Ini kalau kita duduk dalam Perikatan Nasional, 3 kerusi itu telah dimiliki oleh Perikatan Nasional Bersatu dan PAS. Kita nak tenggek tak mana? Kalau kita nak tanya, ni kangak bagi kat kita lah, Padang Besar. Kita dah menang. Ya. Kalian pimpinan tahu perangai Perikatan Nasional. Bila kerusi itu dia orang menang, walaupun kepala batas tradisi kita punya, tosah mimpi dia orang nak bagi kita balik. Kepala batas kita tradisi, kita dah menang daripada berpuluh tahun. Kali ini baru pertama kali Perikatan Nasional menang di kepala batas. Adakah pilihan raya ke-16 kalau kita berada dalam Perikatan Nasional kita dapat kursi itu? Tentu saja tak dapat. Datuk Zahid dan pimpinan yang lain, kita setuju tak setuju setelah dia memikirkan tentang isu pilihan raya ke depan, tentang isu bahagian-bahagian di seluruh negara, dia ambil kira tentang perkara itu, iaitu tentang perkara kerusi-kerusi. Jadi saya harap kita terima seadanya. Kalau tak puas hati, ikut saluran, bagi tahu Presiden, yang ni korang ajak, tolong atasi elok. Kita ikut saluran. Kalau tak ikut saluran, saya boleh tiap hari live ni, Datuk Zahid, ni cibai lah. Datuk Zahid, boleh kita buat cakap ini, tapi kita korang ajak lah. Mana kita ikut saluran. Dia ada saluran dia. Saudara, saya nampak Saudara Zamir ni, saya kena potong sikit. Dia bila dah mula begitu, dia dah naik itu tu tak boleh. Dia saya nak cakap tadi saudara. Jadi dalam keadaan begini saudara, saya mengharapkan bahawa kita kena faham kita nak menang atau nak kalah. Tapi saya satu lagi Datuk Jalani, saya seronok juga. Betul, no mencarut, jangan mencarut. Kita tak boleh mencarut ni. Saya tak tahulah live saya ni. Ini orang Melaka ni. Betul, orang Melaka, jangan mencarut. Saya impian saya lebih suka kita menyantuni semua masalah itu secara berhemah lah saudara. Saya semalam saya dah katakan analogi yang terbaik saya dengar daripada saudara ketua penerangan pemuda UMNO bahagian Jeli. Pemuda Jeli saudara, iaitu saudara Wan Mahusin. Cantik analoginya. Bila saya tanya ada can menang tak menang untuk pilihan akan datang, dia kata ada can menang. Saya kata macam mana boleh menang? Dia kata kalau selama hari ini UMNO bertanding seseorang atau solo kita bertanding, jadi kita kekuatan kurang macam main bola. Pasukan bola Selangor lawan dengan Kelantan, ada masanya Kelantan menang, ada masanya Selangor menang. Tapi kali ini pasukan kita ni combine dengan pasukan yang kuat, iaitu JDT. Misalnya macam Johor ataupun dengan Selangor, dia combine dalam kawasan yang berada itu, tentulah kita boleh menang besar. Itu katanya. Saya nak minta pandangan saudara Jai. Orang Melaka saudara Jai, hati-hati jangan macam saudara Zamir dia mencabut yang bukan-bukan. Aduh, saudara. Terlepas ya. Dan itu ahli akar umbi di bawah ni macam Kedah dia faham. Macam Menteri Besar Kedah kadang-kadang dia kata kepala otak hang, tapi faham. Itu kadang-kadang saya cakap dengan dia hang pelak. Jadi dia faham lah. Tak boleh lah Datuk. Live saya ni saya tak mencabut. Tak boleh. Macam Kelantan menate. Macam Kelantan menate. Biasa. Ya sebab saudara saya tak mau. Saya tak akan terjebak. Anda bergaduh dalam tu. Cuma saya minta saudara, selalu saya katakan, jangan mencarut. Tulisan pun kena sabar saudara dalam hidup ni. Wa amilus sabirin dalam hidup kita ni. Jadi saudara Jai, macam mana pandangan you dengan lihat kehadiran perwakilan pemerhati yang hadir kali ini ramai. Saudara, macam mana keyakinan saudara? Sambutan kali ini cukup baik. Ya. Malam dan hari itu pun ramai. Cukup ramai. Dan suasana cukup meriah. Ya. Cuma saya nak sebut sini, saya minta lah kawan-kawan bersangka baiklah. Ya. Bersangka baiklah kepada pemimpin kita, kepada Perdana Menteri kita. Tidak ada kerajaan yang nak
menjahanamkan rakyat, kecuali kerajaan itu kerajaan yang tak stabil. Ya. Yang macam kita ada sebelum ni. Dan satu lagi saya nak sebut sini, minta maaf lah. Kalau nak hentam saya, nak hentam kami pun hentam lah. Ya. Sikap progresif ni, progresif ni ialah anti-establishment. Orang lain buat apa semua salah, semua tak betul, semua tak betul. Dia seorang yang betul. Jadi orang macam ni, dia anti-establishment. Dia akan cari salah orang tu. Walaupun benda yang dia buat tu betul, dia akan kata tak betul. Kalau dia seorang kata tak betul, tak apa. Dia akan hasut orang lain akan join dengan dia dan percaya cakap dia tu yang orang tu buat tak betul. Jadi macam mana kita nak move on, untuk parti move on, untuk orang Melayu move on. Saya perhatikan dari dulu, saya sejak tahun 82 dah terlibat dengan PRU. Saya kata Tok Kamal Amir lebih dulu daripada saya lah. Ya. Dulu saya wartawan lah. Ya. Wartawan politik dan sebagainya. Saya lihat Melayu progresif ini hanya ada dalam UMNO, tidak pada parti Melayu yang lain. Ya. Contohnya di kalangan ahli UMNO sendiri ada yang kata pimpin tak elok, orang tu tak elok lah, ni tak elok dah. Jadi dia tak ada kerja lain. Dia perkataan dia asyik negatif saja. Suka mencari kesalahan orang lain. Ya. Silap sikit nak jatuhkan pemimpin, nak bubarkan cawangan dan sebagainya. Jadi ini semua penyakit dalam parti yang perlu dihapuskan lah. Dan saya lihat dah sudah mula berkurangan dah yang tu. Dah sebab bagaimana pandangan saya tentang pilihan raya akan datang ni, 6 negeri ni. InsyaAllah kita ada peluang lah. Saya jangkanya sekurang-kurangnya 5 daripada 6 tu. Dia orang cakap kata ada ahli DAP tak mau undi UMNO, betul kan? Tak, betul. DAP ni lebih kurang macam 4 jugalah. Dia beginilah. Bila pemimpin dia kata, saya minta ahli PAS undi DAP. Semua undi lah, pakai undi lah. Ada pernah orang panggil ahli PAS undi DAP? Ada. Jadi bila kita kerjasama, bukan direct dengan DAP dalam kerjaan perpaduan. Setara kita sebenarnya bukan nak mencari kesalahan orang. Ya, kita bukan suka menuduh orang tu tak baik dan sebagainya. Saya memilih begitu. Bagi saya memilih mana-mana pemimpin harus mengutamakan rakyat. Itu paling penting bagi saya. Mana-mana pemimpin yang mau menjadi kerajaan, mereka harus mengutarakan apa yang mereka mau lakukan. Bukan pilihlah aku. Pilihlah aku, itu saja. Tak, dia kena, sebab aku ada membawa perjuangan untuk rakyat 1, 2, 3, tapi bukan menggunakan nama rakyat itu untuk menggapai kuasa. Ini demi rakyat, demi bangsa. Dah dapat kuasa, nak jumpa pun tak boleh. Sekarang era ni era yang lebih terbuka. Kita buat apa pun orang boleh nampak. Kita buat silap sikit pun, silap banyak pun orang boleh nampak. Jadi orang boleh hentam kita boleh. Jadi buatlah yang terbaik untuk negara dan rakyat. Itu yang penting. Ya. Saudara Muhammad Yusof, Bang Chop, pengikut saya dari Sungai Petani, malam ni baru nak gerak untuk mengikut pergunungan presiden besok lah. Okey. Saudara, bagaimanapun, saya malam nanti saya akan bersiaran dengan mantan Menteri Besar Terengganu, saudara. Orang baik. Tapi mungkin Datuk Razif dia cuma siaran kita malam nanti bukan 9.30, mungkin 11 malam, lewat sikit lah. Sebab saya nak 2-3 kerja lagi yang perlu saya lakukan. Jadi saudara, untuk teman-teman semua, saya harus bukanlah nak nasihat, saya bukanlah pakar saudara, tapi saya rasa pandangan saya lah. Kenapa tidak kita santuni politik ini secara dengan berjiwa besar. Kalau yang salah tu kita biar pihak berkuasa yang menentukannya. Kalau yang benar itu kita harus sanjungi, kita sanjunglah kebenaran itu. Saudara, aduhai, kenapalah kita mengait itu, mengait ini. Saya tak tahulah saudara, ini bila cerita saya heranlah saudara. Itulah progresif yang ini masalahnya saudara. Soal siapa saya nak pilih, saya tidak pernah pun memaksa anda. Kita mempunyai fikiran, akal, buah fikiran, tetapi dalam beberapa keadaan saya selalu meletakkan yang paling penting, lestari kesejahteraan rakyat. Lebih lain tak ada, lestari kesejahteraan rakyat. Harga barang mesti dan poket rakyat mesti dikembangkan semula. Negara kita dah teruk dengan sekarang ni saudara.
Dan saya mengharapkan agar anda dapatlah memainkan peranan. Janganlah kita melihat satu benda tu dengan pandangan yang negatif saja. Lihatlah juga pandangan positif. Sekali lagi saya suka berpesan saudara, kalau anda suka seseorang itu, jangan suka lebih-lebih, kerana satu ketika nanti anda mungkin akan membenci mereka. Kalau anda benci mereka pun, jangan benci habis-habisan. Kerana satu ketika nanti mungkin anda akan kasih dan sayang pada mereka. Dan ni nak tanya pada Jai, Datuk Jailani, pandangan Datuk apa ni? Ni orang Melaka ni. Oh. Itulah macam saya kata tadi, kita sentiasa bersangka baik, kan? Pemimpin yang kita pilih dan kita lantik itu ada tugas sendiri. Kalau pemimpin tu tak baik, kita turun kan, ikut saluran yang betul. Kita ada next PRU dan PRN pun. Party election. Kalau kita tengok dia tak baik, apa buat kerja apa kan? Buat kerja pun cemus yang kata kan. Jadi kita turunkan, ikut saluran yang betul, jangan undi dia, undi orang lain. Kita dalam arena politik Malaysia sekarang ni banyak parti Melayu dan parti lain pun banyak. Ya. Macam mana Saudara Zamil? Saya minta saudara, apakah saudara mau berterusan jadi orang kasar mati? Saya nak pesanlah kepada, terutama sekali pada ahli UMNO lah. Saya ahli UMNO, sahabat-sahabat kita ahli UMNO, terutama sekali pada pilihan raya yang 6 negeri yang akan datang ni. Kalau kalian ahli UMNO hampir 4 juta lebih, penyokong tak termasuk penyokong-penyokong. Kalian kalau rasa sayang kepada parti ini yang sekarang ini berkedudukan nombor 3 dalam kerajaan ini, okey, kalianlah antara penyebab dia nak duduk nombor 1 ataupun nombor 2. Kalian adalah penggerak yang akan memastikan parti ini berada di kedudukan nombor 1 dan sebagainya. Jadi kalian kalau sayang parti ini, kalian berusaha untuk memastikan parti ini terus berada di kedudukan yang baik. Sebab kalian penggerak utama parti ini di seluruh negara. Jadi untuk itu kalian kena memastikan parti yang kalian ahli sekarang ni ataupun menyokong parti ini, pastikan dia berada di kedudukan yang baik. Sebab kalian adalah penggerak utama parti ini. Jadi untuk itu sekali lagi saya sarankan di akhir ini, di akhir ini, jadi kita minta, walaupun saya agak terkasak tadi sebab ada ahli kita macam tak faham. Kenapa kita, ini juga saya nak ingatkan kepada ketua-ketua cawangan, ketua-ketua penerangan cawangan, bagi tahu kepada ahli di bawah, cawangan-cawangan di bawah, kenapa kita memilih berada dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi untuk itu kalian, tugas kalian untuk memastikan UMNO berada di kedudukan yang baik. Kalau kalian nak memastikan UMNO lingkup, itu tugas juga kalian. Datuk Zamil Ibrahim ni memang begitulah bahasanya. Kita harus berusaha. Bagi saya tak kisah saudara daripada Parti Perikatan Nasional. Kalau saya nak melihat parti anda maju ke hadapan, berusahalah, cuma janganlah kita menabur fitnah. Tak baik saudara. Begitu juga kalau anda daripada Parti PAS misalnya mau membina satu keyakinan rakyat supaya sayang dan cinta pada PAS, binalah, tak ada masalah, tapi janganlah menabur fitnah. Warga UMNO juga bertukar lumuslah anda untuk menyantuni rakyat. Yang paling penting, track record UMNO yang sentiasa meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Dan pemimpin UMNO, buang-buanglah perangai-perangai yang sudah-sudah tu. Yang sudah-sudah tu sudah. Kau ada kat perangai? Kan kita bagi saya haraplah bahawa UMNO harus menjadi payung kepada warga bangsa kita dalam melestari kehidupan, sebab perjalanan masih jauh lagi saudara. Saya harap malam nanti jam 11 malam kita bersiaran saudara. Saya sambung sikit. Ya. Kalau saya terkasak bahasa, saya minta maaf. Sebab apa tu? Saya sayang UMNO. Ya. Saya sayang. Sebab saya nampak parti ini adalah parti yang baik. Kalau tuan-tuan tak suka pada siapa-siapa dalam parti ini, tuan-tuan boleh buang. Tapi ikut saluran macam Datuk Jai kata, dia ada sistem dia. Sampai satu ketika ketua bahagian ni dalam bahasa Kedah kata macam haram jadah. Buang. Jangan sebut. Bahasa Kedah dia lembut itu. Jadi kalau lah kata sampai satu peringkat ketua cawangan tak ni, buat. Tapi parti ni dia salah apa? Parti ni tak salah apa? Ya. Assalamualaikum. Saya begitu Saudara Zamil. Saya seriau dia sebenarnya, tapi saya tahu saya suka juga berbual dengan beliau, cuma kadang-kadang terlancap.
Nak buat macam mana kalau itu karakternya. Kalau anda dilahirkan sebagai buah durian, buat macam mana pun tetap jadi buah durian. Takkan kita nak melihat buah durian itu bersikap seperti buah kelapa. Saya ni tak tahu buah apa. Buah mengkudu kot, bau busuk. Oh, tak suka saya. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat menjamu selera. Terima kasih.